Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakir dan saya akan menerangkan tentang pendahuluan. Yang pertamanya adalah latar belakang. Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Apabila kita mendengar nama Malaysia ni, kita sering dikaitkan dengan masyarakat yang majmuk. Ini kerana Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan mempunyai budaya yang tersendiri. Semasa penjajahan British, pihak Inggeris telah mewujudkan sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil. Disebabkan kewujudan sekolah tersebut, masyarakat Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan dan menyebabkan hubungan mereka menjadi semakin renggang. Pengenalannya pula, pembentukan masyarakat majmuk yang berbilang kaum di Malaysia pada abad ke-19 adalah kesan daripada kolonialisme yang mutlak. Masyarakat majmuk di Malaysia terjadi secara tidak sengaja. Pada awal abad ke-19, lebih 90% penduduk di tanah Melayu adalah orang Melayu. Namun, pada pertengahan abad ke-19, pengejahan masuk kaum Cina dan India secara beramai-ramai, ekoran dasar liberal Inggeris telah mengubah struktur kependudukan di tanah Melayu. Oleh sebab itu, perkembangan sistem pendidikan di Malaysia berlaku, seperti wujudnya sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil. Nyata masalah adalah usaha boleh terbantut disebabkan kewujudan sekolah pelbagai ayah yang menjarakkan lagi jurang integrasi di antara kaum. Masalah bahasa merupakan faktor utama mengapa ibu bapa tidak mahu menghantar anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan. Bahasa ibunda kaum lain tidak diterapkan dalam sistem mata pelajaran sekolah, maka wujudlah sistem aliran yang berbeza-beza. Pelajar pula lebih suka berkawan dengan yang sama kaum dengannya. Mereka telah mewujudkan rasa perkauman secara langsung menghalang perpaduan dan integrasi nasional. Mereka hanya bergaul bila perlu sahaja. Disebabkan itu wujudnya jurang yang jauh dalam interaksi kaum-kaum di Malaysia. Kajiannya adalah yang pertama, mengenal pasti elemen-elemen pendidikan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan dan persamaan pendidikan dan perpaduan dalam usaha menyatupadukan masyarakat berbagai kaum. Yang ketiga, mengkaji hubungan antara pendidikan dan perpaduan dengan mengambil kira berbagai aspek seperti agama, bangsa dan lain-lain. Yang keempat, mengkaji akibat sekiranya pendidikan dan perpaduan tidak diterapkan pada usia yang muda. Yang kelima, mengenal pasti tahap hubungan antara kaum di sekolah. Yang keenam, mengenal pasti isu hubungan kaum dan melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Yang terakhir, mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam membentuk perpaduan antara etnik. Yang terakhir adalah skop pelajaran. Meliputi berbagai lapisan masyarakat, tidak kira apa bangsa, kaum, agama dan lain-lain. Menumpukan hubungan antara pendidikan dan perpaduan dalam masyarakat di Malaysia dan memfokuskan kesan pendidikan terhadap perpaduan di negara ini. Tidak membataskan atau mengkhususkan kajian ini kerana ianya dilakukan secara menyeluruh pada semua rakyat Malaysia umumnya. Assalamualaikum. Hari ini saya nak explain tentang sorotan kajian. Sorotan kajian ialah fakta dan pernyataan yang menyokong sesuatu objektif. Sorotan kajian yang pertama adalah sebuah soal sidik dan juga kajian yang dilaksanakan di sebuah sekolah yang melibatkan pentadbir, guru dan pelajar. Beberapa orang pentadbir, guru dan pelajar telah dipilih dan hasil kajian dan juga result menunjukkan hubungan sesama bangsa dan tidak mesra. Pakar-pakar dan kerajaan telah munculkan beberapa aktiviti bagi menyelesaikan masalah ini. Sekolah boleh mencuba untuk mengadakan beberapa aktiviti ini seperti mengeluarkan akhbar, menyediakan poster-poster serta gambar yang melibatkan pengetahuan, ilmu bahasa, percakapan umum dan sebagainya. Program ini memang akan memberi impak yang baik kepada kemesraan antara kaum. Namun begitu, tidak semua benda hanya senang dicakap. Setengah benda senang dicakap dan susah dibuat. Sama juga seperti aktiviti ini, terdapat beberapa cabaran, iaitu individu ataupun sikap murid itu sendiri yang tidak mahu menyertai program. Yang kedua, mungkin mereka menyertai tetapi mereka tidak memahami kehendak kerajaan dengan tidak mengikut tuntutan dan peraturan ketika ingin menyertai program itu. Cabaran yang seterusnya adalah masa yang terhad. Yang kita tahu kadang-kadang cuti umum, guru tidak ada ke sekolah, oleh itu ada banyak tentu silibus yang tak habis, kena kumpul je lagi, dengan cuti lain lagi. Kadang-kadang masa yang terhad membuatkan sesuatu sekolah menolak ke tepi aktiviti sukan yang disediakan oleh kerajaan untuk menyatupadukan semua kaum di dalam sekolah itu. Yang
seterusnya terdapat juga sekolah yang mengejar lalu mengejar akademik, seperti setengah sekolah yang saya sendiri lihat mengenai sekolah dulu. Mereka bukan saja menolak penyatuan, aktiviti kerohanian, aktiviti kemesraan juga ditolak ke tepi hanya untuk menjaga reputasi sekolah sebagai sekolah terasa. Yang seterusnya adalah pecahan bangsa itu kepada sukan masing-masing. Sebagai contoh yang paling mudah lah saya bagi. Banyak bangsa ingin menyertai badminton ketika saya di matrikulasi dulu, tetapi apabila jumlah itu lebih dimonopoli oleh kaum Cina, maka kaum lain seperti Melayu dan India akan susah untuk menembusi monopoli. Dari situ kita dapat tengok at last satu kaum sahaja yang memonopoli satu sukan. Tapi di situ terlihat dampak buruknya adalah tidak berlaku kontak dengan kaum lain, yang mana akan berlaku jurang kaum di dalam situ. Okey, bab kata orang, when there is a will, there is a way. Jadi memang ada penyelesaiannya. Penyelesaian kepada masalah tadi ialah setiap pelajar perlu memahami dan memberi komitmen. Maksudnya kalau ada program yang ini dijalankan oleh kerajaan, mereka perlu menyertai. Jangan anggap benda ni remeh, benda ni tak penting. Mereka perlu memberi komitmen kepada program ini. Yang kedua ialah pelajar perlu memahami. Kenapa perlu memahami? Kalau mereka tidak memahami, mereka jadi kurang keinginan untuk menyertai program ini. Kalau menyertai pun dengan rakan-rakan, maka tidak terjadilah rancangan penyatuan itu. Penyelesaian yang seterusnya adalah dengan guru-guru menjadi teladan. Okey, tapi sebenarnya kalau kita lihat guru-guru dekat sekolah Cina, India maupun Melayu memang telah bersatu. Jadi perkara baik ni perlu diteruskan agar murid-murid terus dapat melihatnya dan akhirnya mereka sedar. Yang penting guru-guru mesti konsisten bersatu padu tanpa kira bangsa. Yang keempat ialah sekolah ataupun mana-mana institusi pendidikan boleh memberi markah kokoh dan juga anugerah pelajar contoh. Sebab sebagai contoh, saya sendiri pernah dulu masa di matrik, mereka akan memberi markah kokoh yang agak tinggi kepada pelajar yang menyertai aktiviti kesukanan yang melibatkan kaum lain. Dan kebanyakannya menyertai dan responsif adalah merangsangkan dan juga baik untuk student kerana dapat markah yang cemerlang dalam kokoh, dapat membantu mereka mendapat peluang pekerjaan yang baik. Okey, untuk sorotan kajian yang kedua adalah petikan melalui sinar harian. Petikan ini merupakan kata-kata dari pakar-pakar dari beberapa universiti masyhur di Malaysia. Mereka mengesyorkan Malaysia agar mengadakan sistem pendidikan satu aliran sahaja, sekolah vernacular dan sebagainya perlu dimasukkan. Kesan sekolah vernacular kepada rakyat Malaysia menyebabkan kesukaran berasimilasi. Maksudnya kaum Melayu, Cina dan India susah untuk memahami budaya kaum lain. Untuk mencuba untuk masuk dengan kaum lain itu agak sukar kerana telah pun terpisah sejak kecil lagi. Yang kedua ialah halangan berbahasa. Sebagai contoh, jika kaum Melayu pergi ke kedai kaum Cina, kat situ akan ada batas-batas pergaulan kerana tidak semua bahasa yang difahami oleh orang Cina kerana mereka juga tidak biasa berbahasa Melayu. Itu juga kontrak. Jika orang yang India datang kedai Melayu, akan terdapat batas bahasa di situ. Yang ketiga ialah bahasa Melayu tidak dikuasai, yang mana di sini memang bertentangan dengan kehendak perlembagaan di mana bahasa Melayu merupakan bahasa utama. Tetapi dengan adanya sekolah vernacular ini, bahasa Melayu tidak dapat dikuasai kerana di sekolah vernacular bahasa ibunda adalah bahasa bangsa masing-masing. Kesan sekolah vernacular yang seterusnya ialah menghalang pembentukan identiti nasional, iaitu kaum Cina, India dan Melayu dikenali sebagai satu bangsa. Dan yang seterusnya ialah mewujudkan ketidakpercayaan kerana sejak akar umbi lagi kaum Cina, India maupun Melayu ini adalah tidak akrab. Oleh itu banyak perselisihan faham boleh. Secara kesimpulannya, pendidikan dan perpaduan tidak dapat dipisahkan dan sentiasa bergerak selari. Dengan pendidikan, penyatuan dapat dicapai. Oleh itu, cadangan-cadangan yang telah dinyatakan oleh pakar-pakar perlu dilaksanakan oleh kerajaan dan perlu mendapat sokongan dari kita rakyat Malaysia. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.
Salam sejahtera, nama saya Noeltan dari Kepulauan 3. Sambungan daripada pendidikan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbagai kaum, saya akan membentangkan tentang metodologi tajuk tersebut. Pertama sekali adalah kandungan dalam metodologi. Dalam kandungan metodologi mempunyai 3 isi kandungan, yaitu pengenalan, serta aliran, data analisis. Dalam data analisis mempunyai soal selidik dan analisis hasil kajian. Dalam pengenalan, antara kaidah pengenalan untuk mengkaji tajuk tersebut adalah pertama sekali kami akan membuat carta aliran sebagai proses penghasilan kertas kerja kami. Selepas itu dengan itu kami akan menggunakan cara penggunaan soal selidik dengan menggunakan Google Form. Google Form adalah aplikasi berasaskan web yang digunakan untuk membuat borang untuk tujuan mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan menggunakan borang biasanya disimpan dalam spreadsheet, yaitu Microsoft Excel. Walaupun terdapat aplikasi tinjauan dalam talian yang lain, Google Form adalah pilihan percuma yang sangat baik. Itulah sebab kami menggunakan Google Form. Lagi-lagi pada situasi sekarang ini, yaitu COVID-19. Tujuan kami adalah sekurang-kurangnya 50 responden yang menjawab soal selidik ini. Dan seterusnya adalah carta alir. Carta alir juga adalah proses yang seperti yang saya terangkan, proses untuk menghasilkan kerja kertas kami tentang tajuk pendidikan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat kaum di Malaysia. Oke. Dalam carta alir ini adalah proses-proses yang telah kami buat sepanjang dalam membuat kerja kertas. Yang pertama, kami akan mengagikan tugas sendiri masing-masing untuk melakukan proses penghasilan kerja kertas ini. Pendahuluan yang perlu ada dalam carta kandungan seperti yang dalam isi kandungan kertas kerja adalah pendahuluan, sorotan kajian, metodologi, data analisis, perbincangan rumusan, dan terakhir adalah cadangan. Dalam kandungan soal selidik, kami membuat 3 jenis soalan yang dimukakan, yaitu yang pertama, jawab satu jawaban saja, yang kedua, iya atau tidak, dan terakhir adalah pendapat responden tentang tajuk ini. Soalan-soalan seperti 3 soalan umum, 6 soalan berkaitan dengan tajuk tersebut, dan 1 pendapat kita atau responden masing-masing. Ini adalah soal selidik yang telah kami edarkan dengan menggunakan Google Form. Kami akan sebar melalui sosial media, yaitu seperti Telegram dan WhatsApp.
ini dapat membantu kita untuk senang. Setiap orang dapat mengisi dan tidak perlu kita mengedarkan kertas untuk menyoal soal sedikit tersebut seperti cara yang dulu. Sekarang saya akan memasuki data analisis. Kami telah membuat analisis mengenai pendidikan dan perpaduan dalam masyarakat berbagai kaum melalui Google Form di layar internet. Tinjauan ini telah diperoleh dalam jangka masa 1 minggu saja, bermula dari 15 hingga 22 Mei, yang berisi 3 soalan umum, 6 pertanyaan iya atau tidak, dan 1 pendapat responden. Ini adalah contoh-contoh soal selidik yang telah kami buat dan diedarkan kepada melalui sosial media yaitu Telegram ataupun WhatsApp. Dan kesimpulannya, dalam menganalisakan data ini, majority kebanyakan mahasiswa atau mahasiswi ataupun orang luar atau masyarakat berbagai kaum di negara kita amat menyokong tentang tajuk ini, yaitu pendidikan dan perpaduan dapat mengeratkan hubungan. Kita percaya yang kita dapat menyatu padukan antara kaum dapat memajukan negara kita, negara Malaysia. Hal yang demikian, kajian ini mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dengan fakta yang benar tentang inti minda masyarakat kita berbagai kaum. Terima kasih. Saya Nursyahada binti Ali akan membentangkan keputusan yang telah didapati melalui hasil kajian yang telah kumpulan saya lakukan. Hasil kajian ini adalah persoalan dari objektif yang telah kami tujukan kepada responden. Pertama sekali, rajah 3.2 cakapan yang menunjukkan data untuk jantina responden. Data menunjukkan responden berjumlah 52 orang, di mana perempuan seramai 26 orang dan lelaki seramai 26 orang juga. Rajah 3.3 menunjukkan di antara responden, kaum di antara responden. Kaum Melayu seramai 33 orang, India 3 orang, Cina 1 orang dan lain sebab Sarawak 15 orang. Rajah 3.4 data menunjukkan majoriti umur responden adalah paling tinggi di antara 21 tahun hingga ke 30 tahun. 21 tahun hingga ke 30 tahun menunjukkan peratus sebanyak 94.2%. Umur di bawah 20 tahun mempunyai 2 responden, umur 31 ke 40 tahun mempunyai 1 respon dan 40 ke atas mempunyai 1 respon. Majoriti responden dari hasil kajian kami adalah dari pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Pada rajah 3.5 menunjukkan hasil keputusan dari kajian kami. Soalan pertama, adakah anda mempunyai data berlainan kaum? Dia menunjukkan jawapan ya lebih tinggi daripada tidak. Di sini kita dapat lihat kebanyakan responden mempunyai data berlainan kaum. Dan soalan kedua, adakah anda rapat dengan mereka? 42 orang menjawab ya dan 10 orang menjawab tidak. Ini menunjukkan rakyat Malaysia dapat bergaul mesra antara satu sama lain yang terdiri daripada berbagai kaum dan juga agama. Pada soalan ketiga, seramai 45 orang menjawab ya dan 7 orang menjawab tidak. Rakyat Malaysia mempunyai di sini menunjukkan rakyat Malaysia mempunyai sikap saling bantu-membantu walaupun berlainan kaum. Sikap ini yang negara kita perlukan untuk kekalkan kesepaduan kaum. Soalan keempat, seramai 42 orang menjawab ya dan 10 orang menjawab tidak. Ini
demokrasi dalam kalangan rakyat Malaysia. Hak kesamarataan ini diiktiraf salah satu kebebasan asasi yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. 5. Dapatkah sistem pendidikan membantu kita dalam berinteraksi dengan kaum yang lain? 47 orang menjawab ya dan 5 orang menjawab tidak. Saya sendiri bersetuju. Untuk soalan ini, kerana di UiTM sendiri saya bergaul dengan kaum yang lain dan di UiTM sendiri mempunyai pelbagai kaum dalam satu kelas. Soalan ke-6, adakah anda bersetuju yang wawasan 2020 dapat dicapai jika tanpa perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum? Selama 40 orang menjawab tidak dan 11 orang menjawab ya. Majoriti responden tidak bersetuju jika wawasan 2020 dicapai tanpa perpaduan kaum. Ini kerana warga negara yang dihitamkan oleh wawasan 2020 ialah warga negara yang setia dan sanggup bekerjasama antara satu sama lain. Apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah sistem pendidikan di negara kita telah berjaya melahirkan nilai dan semangat perpaduan di kalangan pelajar dan masyarakat lain juga. Jadi, kajian ini berjaya memenuhi objektif kajian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syasha Syahinda binti Rosli. Dalam pembentangan kali ini, saya akan membincangkan tentang rumusan dan cadangan. Untuk pengenalan, dalam kajian ini, bahagian ini merumuskan segala perbincangan dan dapatan kajian yang dilakukan. Seterusnya, dalam kajian ini, kami mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai refleksi kepada keseluruhan kajian ini. Kami dapat merumuskan bahawa kajian ini telah memenuhi objektif-objektif kajian dan menjawab persoalan kajian seperti hubungan pendidikan dan perpaduan dengan mengambil kira pelbagai aspek seperti agama dan bangsa. Pendidikan di Malaysia dapat melahirkan nilai dan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Dengan adanya pendidikan, ia memberi kesan secara mendalam kepada aktiviti manusia dalam semua bidang kerana dapat membantu membangunkan potensi individu untuk kebaikan dan kemajuan sesebuah negara. Usaha menyemai semangat perpaduan di kalangan rakyat hendaklah dilakukan di peringkat seawal usia lagi sejurus dengan mencapai objektif kajian ini, iaitu mengkaji akibat sekiranya pendidikan dan perpaduan tidak diterapkan dari usia yang muda. Ini kerana kanak-kanak ibarat kain putih adalah menjadi tanggungjawab kita yang dewasa ini untuk mencorakkannya. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan itu, semangat bersatu padu, keharmonian dan perpaduan boleh dipupuk dalam diri pelajar sejak kecil dengan adanya pendidikan pada zaman kini. Keseluruhannya, pendidikan merupakan peranan penting dalam pembentukan dan pengukuhan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum, kerana daripada pendidikanlah rakyat dapat bersosial dan berinteraksi dengan kaum yang lain serta memahami agama dan budaya yang ada di Malaysia. Dengan adanya perpaduan antara rakyat di negara kita, wawasan 2020 dapat dicapai. Okey, perbincangan yang berikutnya adalah cadangan. Okey, dari segi cadangan pula, berdasarkan data yang telah dikumpul dan perbincangan yang telah dilakukan oleh kami melalui kajian soalan selidik, beberapa cadangan telah dikemukakan untuk mengukuhkan lagi atau meningkatkan lagi perpaduan di antara kaum yang berlainan dari segi pendidikan. Okey, cadangan yang pertama adalah bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama. Okey, apabila kita menggunakan satu bahasa, pelajar di sekolah dapat menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan dijadikan sebagai mata pelajaran bagi mereka. Oleh itu, pelajar boleh mempelajari sama rata di antara kaum-kaum yang lain di mana mereka dapat berinteraksi dalam menggunakan satu bahasa. Apabila mereka menggunakan satu bahasa iaitu bahasa Melayu semasa di sekolah, mereka dapat menimbulkan
menimbulkan kesalahpahaman antara mereka dan menghilangkan perasaan prasangka di mana mereka akan mempunyai satu bahasa dan mereka akan berinteraksi dengan satu bahasa. Cadangan yang kedua adalah aktiviti kurikulum yang sama di setiap sekolah ataupun di institusi pengajian tinggi. Okey, pertama sekalinya adalah pihak sekolah perlu mengadakan aktiviti kurikulum yang sama bagi setiap pelajar tanpa mengira kaum dan bangsa kerana ia dapat membina perkembangan kepada pelajar dari segi jasmani, rohani dan emosi. Okey, sebagai contoh, apabila pelajar mengikuti aktiviti kurikulum yang diadakan di sekolah tanpa mengira kaum seperti aktiviti badan beruniform dan sukan tahunan, ia dapat memberikan keseragaman kepada semua pelajar tanpa mengira kaum dan mereka dapat bersosial dan berinteraksi antara mereka serta mereka dapat bekerjasama antara mereka untuk sama-sama mengikuti aktiviti kurikulum yang diadakan di setiap sekolah ataupun di institusi pengajian masing-masing. Cadangan yang ketiga adalah sukatan pelajaran yang seragam dan mempelajari bahasa asing. Okey, di sini saya akan menerangkan yang lebih detail mengenai sukatan pelajaran yang seragam dan mempelajari bahasa asing, iaitu menyeragamkan sukatan pelajaran di institusi pengajian yang berbeza dapat menimbulkan keharmonian perpaduan, iaitu di mana setiap pelajar yang belajar mempelajari sukatan pelajaran yang sama seperti mata pelajaran sejarah di mana setiap sekolah mengambil mata pelajaran sejarah, mereka dapat sama-sama mempelajari ataupun mereka dapat berinteraksi antara mereka untuk membicarakan topik-topik yang mereka belajar walaupun mereka berada di sekolah yang berbeza. Ini dapat memberikan mereka bersosial antara satu sama lain tanpa mengira kaum untuk membincangkan topik-topik tersebut. Sebagai contoh, di institusi pengajian tinggi ada subjek identitas dan hubungan etnik. Subjek-subjek ini diambil oleh semua pelajar tanpa mengira kaum. Di setiap universiti ataupun berbeza universiti, mereka akan mengadakan kajian-kajian. Oleh itu, pelajar-pelajar tersebut dapat bertukar-tukar pandangan atau berinteraksi antara mereka tentang kajian yang mereka lakukan berkaitan dengan mata pelajaran yang diambil seperti hubungan etnik. Selain itu, pelajar sekolah ataupun institusi pengajian tinggi perlu mengadakan mata pelajaran bahasa asing ataupun pelajar boleh mengambil mata pelajaran asing kerana mereka dapat memahami dan mempelajari budaya kaum lain seperti bahasa Mandarin. Apabila mereka mempelajari bahasa kaum lain, mereka dapat menimbulkan persefahaman dalam diri mereka untuk memahami budaya dan bangsa kaum lain. Ini dapat memberikan mereka persefahaman antara kaum lain dan untuk mereka menghormati kaum budaya lain. Okey, cadangan yang terakhir adalah mengadakan sambutan perayaan pelbagai kaum di sekolah ataupun di institusi pengajian tinggi. Mengadakan sambutan perayaan dapat melahirkan nilai perpaduan dalam kalangan pelajar yang berlainan kaum di mana mereka dapat saling mengenali dan memahami budaya sambutan perayaan kaum lain. Sebagai contoh, sekolah yang mengadakan sambutan perayaan Tahun Baru Cina, kaum lain seperti kaum India dan kaum Melayu dapat sama-sama meraihkan sambutan Tahun Baru Cina dengan aktiviti-aktiviti yang diadakan seperti pemberian ampau dan pemberian limau. Selain itu, tarian Cina juga ditunjukkan di mana kaum lain juga turut serta menjayakan sambutan tersebut. Ini dapat memperkenalkan budaya kaum Cina kepada kaum lain serta dapat mengeratkan silaturahim antara pelajar tanpa mengira bangsa dan agama yang berlainan.